Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali bersama cikgu dalam siri ulang kaji Express Matematik PT3. Hari ini kita akan belajar tajuk Matematik KSSM tingkatan 2 iaitu bab yang pertama, pola dan jujukan. Ulang kaji pola dan jujukan. Untuk memahami istilah kedua-dua ini, cikgu berikan satu contoh, dua contoh urutan nombor. Yang pertama ialah 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Satu lagi urutan nombor yang lain, 1, 3, 7, 8, 10 dan seterusnya. Antara kedua-dua urutan ini ada yang dipanggil sebagai jujukan. Ada yang bukan jujukan. Jadi untuk mengenal pasti yang mana satu merupakan suatu jujukan, kita lihat pada polanya. Adakah wujud pola atau sebaliknya? Yang pertama ini, 2 ditambahkan dengan 2 dapat 8, dapat 4. 4 ditambahkan dengan 2 dapat 6. Seterusnya 6 ditambahkan dengan 2 dapat 8. 8 ditambahkan dengan 2 akan dapat 10. Jadi mempunyai corak atau aturan yang jelas, iaitu ditambahkan dengan 2. Ini dikenali sebagai pola. Jadi pola bermaksud suatu aturan atau corak tertentu dalam senarai nombor atau objek. Oleh kerana urutan nombor ini mempunyai pola yang jelas, dikenali sebagai jujukan. Untuk contoh yang berikutnya pula, kita lihat adakah ianya mempunyai aturan yang jelas ataupun bukan. Jadi ini untuk dapatkan 3, 1 ditambahkan dengan 2 dapat 3. 3 ditambahkan dengan 4 akan dapat 7. 7 ditambahkan dengan 1 akan dapat 8. 8 ditambahkan dengan 2 akan dapat 10. Oleh kerana tiada aturan atau corak yang jelas, jadi ia tidak mempunyai pola. Oleh kerana tidak mempunyai pola ataupun aturan yang jelas, ianya bukan merupakan suatu jujukan. Jadi jujukan sebenarnya bermaksud suatu susunan nombor atau objek yang mengikut pola tertentu. Jadi kita lihat beberapa contoh urutan nombor atau jujukan nombor yang lain. Ini contoh gabungan nombor ganjil dan nombor genap. Kita lihat polanya adalah menambah 5 dari nombor sebelumnya. Ini merupakan suatu jujukan kerana mempunyai pola. Polanya adalah menambah 5 dari nombor sebelumnya. Urutan nombor genap ini juga merupakan suatu jujukan, di mana polanya adalah menambah 10 dari nombor sebelumnya. Contoh nombor ganjil ini juga merupakan suatu jujukan kerana polanya adalah menambah 10 dari nombor sebelumnya. Kita belajar pula apakah yang dimaksudkan dengan segitiga Pascal. Segitiga Pascal ialah nombor di mana perpenjurunya adalah 1 dan ditulis dalam bentuk segitiga. Dimulai dengan 1, 1, 1. Di tengah-tengah ini ialah 1 ditambahkan 1, 2. Perpenjurunya adalah 1. Yang berikutnya di tengah-tengah ini 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. Perpenjurunya adalah 1. Dan begitulah seterusnya. Ini merupakan segitiga Pascal. Yang berikutnya pula adalah nombor Fibonacci. Untuk mengenali nombor Fibonacci, kita lihat pada nombor yang ketiga ini. Nombor yang ketiga ini adalah merupakan hasil tambah kepada dua nombor sebelumnya. Yang ketiga ini adalah hasil tambah 0 ditambahkan dengan 1 akan dapat 1. Yang berikut ini pula merupakan hasil tambah dua nombor sebelumnya, iaitu 1 ditambahkan dengan 1. Yang ketiga ini juga hasil tambah 1 dan juga 2. Yang 5 ini juga sama, hasil tambah dua nombor sebelumnya, iaitu 2 tambah 3. Dan begitulah seterusnya. Ini dikenali sebagai nombor Fibonacci. Kita lihat dengan lebih jelas pola suatu jujukan. Ada 3 kaedah yang boleh digunakan untuk menulis pola. Yang pertama ialah boleh menggunakan nombor. Yang kedua menggunakan perkataan.
Dan yang ketiga boleh juga menggunakan dalam bentuk ungkapan algebra. Kita lihat contoh soalan. Nyatakan pola bagi jujukan nombor 1, 9, 17, 25, 33 dan seterusnya menggunakan nombor, perkataan dan ungkapan algebra. Jadi yang pertama kita lihat cara menggunakan nombor. Kenal pasti pola yang terlibat. Jadi kemudian tuliskan dalam bentuk nombor iaitu tambah 8. Jadi ini cara menulis pola dengan menggunakan nombor. Dengan menggunakan perkataan pula, huraikan dengan lebih jelas. Pola bagi jujukan di atas adalah menambah 8 kepada nombor sebelumnya. Okay, cara yang ketiga ialah boleh juga menggunakan ungkapan algebra. Jadi tekniknya ialah kita senaraikan dahulu bagaimana mendapatkan sebutan yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Okay, kenal pasti dahulu polanya. Polanya di sini ialah menambah 8. Kita letakkan di sini tambah 8, tambah 8, tambah 8. Kemudian nombor yang pertama bermula dengan 1. Jadi letakkan 1 di sini. Dan yang berikutnya perbezaan ini, nilai N-nya sama ada bermula dengan sifar ataupun bermula dengan 1. Jadi untuk mendapatkan sebutan yang pertama nilainya 1, 8 perlu didarabkan dengan sifar. 8 darab sifar sama dengan sifar ditambahkan dengan 1 sama dengan 1. Jadi yang berikutnya sepatutnya adalah 1. Jadi kita semak semula. 8 darab 1, 8 tambah 1 ialah 9. Yang berikutnya 2, 8 darab 2, 16 tambah 1, 17. Jadi ungkapan algebra ini kita boleh dapatkan daripada nombor yang sama ini tuliskan kembali 1 tambah 8. Nilai yang berubah ini gantikan dengan N. Gantikan dengan N ataupun tanpa tanda kurungan. Okay, nilai N-nya letakkan sebagai N. Di mana N ini bermula dengan sifar 1, 2 dan seterusnya. Inilah dia ungkapan algebra yang terhasil bagi menentukan pola bagi jujukan nombor yang terlibat, iaitu 1 tambah 8N, di mana N bermula dengan sifar 1, 2, 3 dan berikutnya. Sambung lagi bagaimana caranya untuk menentukan sebutan bagi suatu jujukan. Jadi untuk jujukan nombor ini, cara menentukan sebutan pertama boleh diringkaskan dengan cara menulis T1. T1 bersamaan dengan negatif 9. Sebutan kedua atau ringkasnya T2, negatif 11. Sebutan ketiga ataupun T3, negatif 13 dan seterusnya. Di contoh soalan, nyatakan sebutan kelima bagi jujukan nombor berikut. Jadi hanya jujukan nombor ini hanya diberikan 3 sebutan yang pertama. Jadi untuk menentukan sebutan yang kelima, kita perlu kenal pasti sebutan yang keempat terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan sebutan yang kelima. Jadi untuk menentukan sebutan yang keempat, perlu kenal pasti polanya. Dalam kes ini, untuk mendapatkan 10, 2 perlu ditambahkan dengan 8, akan dapat 10. Untuk dapatkan 18, 10 juga perlu ditambahkan dengan 8. Jadi polanya adalah tambah 8. Jadi sebutan yang pertama tadi ialah 2. Sebutan yang kedua, 2 tambah 8 dapat 10. Sebutan yang ketiga pula, 10 tambah 8 dapat 18. Jadi untuk sebutan yang keempat, perlu ditambahkan dengan 8 daripada 18 tambah 8 akan mendapat 26. Sebutan yang keempat 26. Sebutan yang kelima juga perlu ditambahkan dengan 8. 26 tambah 8, 34. Jadi sebutan ke-5 ialah 34. Itulah jawapannya ialah 34. Kita mulakan dengan soalan latihan yang pertama. Raja 3 menunjukkan satu jujukan nombor. Apakah nombor yang tertinggal di dalam peta itu? Jadi untuk mengenal pasti nombor yang tertinggal di dalam peta ini, kita lihat pada nombor 256, 128, 6432. Nombornya semakin berkurang. Jadi semakin berkurang bermaksud sama ada polanya adalah bahagi ataupun tolak. Jadi tolak di sini tidak sesuai. Ianya adalah kerana perbezaannya adalah banyak. Jadi bahagi sepatutnya ini adalah bahagi. Jadi bahagi berapa? Kalau kita bahagikan dengan 2 akan dapat negatif 128.
Oleh kerana positif di sini, kita perlu bahagikan dengan negatif 2. Okay, semak untuk yang lain, bahagikan dengan negatif 2. 128 bahagi negatif 2 akan dapat negatif 64. Dibahagikan lagi dengan negatif 2 akan dapat positif 32. Positif 32 dibahagikan dengan negatif 2 akan dapat negatif 16. Jadi jawapan yang tertinggal dalam petaknya adalah negatif 16. Teruskan dengan soalan yang kedua, tetapi sebelum itu jangan lupa tekan butang like dan subscribe di bawah. Antara yang berikut, yang manakah jujukan nombor? Jadi untuk menentukan jujukan nombor, satu urutan nombor itu merupakan satu jujukan, ianya perlulah mempunyai pola ataupun aturan yang jelas. Jadi untuk A di sini, nombornya semakin bertambah, jadi sama ada tambah ataupun darab. Oleh kerana penambahan tidak ketara, ia bermaksud tambah. Jadi tambah 1 tambahkan dengan 3 boleh dapat 4. Untuk dapatkan 6, 4 ditambahkan dengan 2. Untuk dapatkan 11, 6 ditambahkan dengan 5. Oleh kerana tiada corak yang jelas ataupun tidak mempunyai pola, maka A bukanlah jujukan nombor. Untuk B pula, 1, 10, 100, 1000. Nombornya semakin bertambah, sama ada tambah ataupun darab. Oleh kerana nombornya bertambah atau meningkat dengan ketara, jadi ianya adalah darab. Jadi ia darabkan dengan satu nombor, 1 didarabkan dengan 10 akan dapat 10, 10 darab 10 akan dapat 1000, dapat 100, 100 darab 10 akan dapat 1000. Jadi polanya adalah, dia mempunyai pola iaitu didarabkan dengan 100. Jadi B adalah jawapan. Untuk yang lain boleh disemak. Okay, C contohnya, 2 untuk dapatkan 4 ditambahkan dengan 2. 4 untuk dapatkan 12 akan ditambahkan dengan 8. 12 untuk dapatkan 15 ditambahkan dengan 3. Tidak mempunyai pola ataupun tidak mempunyai aturan yang jelas, maka ia bukanlah satu jujukan nombor. D juga boleh disemak menggunakan cara yang sama. Jawapannya adalah B. Soalan yang ketiga, pola bagi satu jujukan nombor boleh ditulis sebagai 2 tambah 3N dengan keadaan N bersamaan dengan sifar 1, 2, 3 dan seterusnya. Antara yang berikut, yang manakah merupakan jujukan nombor itu dengan betul? Jadi oleh karenanya polanya diberi dalam bentuk ungkapan algebra 2 tambah 3N. Okay, di sini merupakan penambahannya adalah positif 3. Dan ini pula merupakan sebutan pertama iaitu T1. Jadi kita kenal pasti yang manakah penambahannya adalah positif 3. Untuk A ini penambahannya adalah 2. Jadi bukan jawapan. B ini penambahannya 2 juga bukan jawapan. C ini penambahannya 3. Kemungkinannya adalah jawapan. D juga penambahannya adalah 3. Kemungkinan juga jawapan. Jadi antara C dan D ini, kalau diperhatikan sebutan yang pertama adalah 2. Jadi kemungkinan besar C-nya merupakan jawapan. Jadi untuk menentukan jawapan yang lebih tepat, kita boleh semak dengan cara kiraan, gantikan N sebagai sifar untuk sebutan yang pertama. Jadi 2 tambah 3, N gantikan dengan sifar, kirakan akan dapat 2. Jadi sebutan yang pertama adalah 2. Jadi untuk mendapatkan sebutan yang kedua, adakah betul ianya 5? Kita selesaikan, gantikan N dengan 1. 3 darab 1, 3 tambah 2, 5. Jadi betul sebutan yang keduanya adalah 5. Okay, seterusnya sebutan yang ketiga sepatutnya 3 didarabkan dengan, gantikan pula dengan 2. Okay, kirakan 2 tambah 3 darab 2, 6. 2 tambah 6, 8. Jadi C adalah betul, jawapannya adalah tepat. Soalan terakhir ini merupakan soalan sebenar PT3 2018. Darjah 7 menunjukkan pola bagi permainan menyusun tin. Diberi tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Tingkat 1 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tin. Tingkat 2 ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 tin. Manakala tingkat yang ketiga ada 1, 2, 3, 4, 4 tin. Soalannya, tingkat yang manakah yang keberapakah akan mempunyai susunan 2 tin?
Jadi kita lihat polanya di sini ialah ditolakkan dengan 1. Semuanya ditolakkan dengan 1. Jadi tingkat yang keempat, 4 tolak 1, 3. Tingkat yang kelima tolak 1 akan dapat 2. Manakala tingkat yang keenam tolak 1 akan dapat 1. Jadi kita tuliskan kembali tingkat yang pertama 6. Tingkat yang kedua ialah 5 tin. Tingkat yang ketiga 4 tin. Tingkat yang keempat 3 tin. Tingkat yang kelima ialah 2 tin. Dan tingkat yang keenam adalah 1 tin. Jadi soalannya yang manakah tingkat yang keberapakah mempunyai susunan 2 tin? Susunan 2 tin ini merupakan tingkat yang kelima, iaitu tingkat 5 jawapannya. Soalan yang kedua, jika Jason mempunyai 5 tin sahaja di tingkat 1, nyatakan bilangan tin diperlukan untuk melengkapkan pola yang sama. Jadi bermula dengan 5, oleh kerana polanya sama, kita tolakkan 1 akan dapat 4. Tolak 1 akan dapat 3, tolak 1 akan dapat 2, tolak 1 akan dapat 1. Jadi jumlah bilangan tin yang diperlukan ialah kita tambahkan semuanya, 5 tambah 4 tambah 3, tambah 2 tambah 1, jumlahnya adalah 15. Jadi jawapannya adalah 15 tin. Alhamdulillah, selesai video siri pertama untuk tajuk pola dan jujukan. Jumpa lagi dalam video berikutnya. Teruskan menyokong cikgu. Jangan lupa sebarkan channel ini kepada rakan-rakan anda.